Okay, test mic 1 2 3, test mic 1 2 3. Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. So hari ni merupakan hari yang cukup mendebarkan untuk rakyat Malaysia sekalian. Ya, kita masih lagi ternanti-nanti kes COVID. Setiap hari kita menunggu. And ya, kita berjaya untuk mendapatkan jumlah kes secara keseluruhannya bermula daripada awal PKP 1.0 sehingga 3.0, iaitu melebihi 1 juta kes. Wow, impressive sebenarnya. Aku tunggu sangat ni sebab hari pertama 15,000, aku rasa macam ya, perlu tunggu. And 15,000 lagi untuk hari kedua, dan minggu ni 17,000. So korang jangan terkejut sangat lah sebenarnya. Mungkin korang tak banyak buat kajian tentang apa yang akan berlaku. Petugas kesihatan pun dah buat kajian bahawa varian kali ni, iaitu varian Delta, daripada India kot kan mereka. Antara itulah nama dia varian Delta. Dia boleh menjangkiti melalui udara dalam masa beberapa saat saja, dan boleh menjangkiti sehingga 800 orang kalau tempat yang terbuka and ramai lah waktu tu. And diorang juga berkata bahawa varian Delta ni lingkungan dalam masa 2 minggu kes mungkin boleh mencapai sehingga 20,000. So kena bersedia lah awal-awal. Aku dah tahu dah sebenarnya, cuma yap, still kecewa. Tapi even ramai orang kata yang kerajaan gagal kan. Kita tengok siapa yang gagal sebenarnya. Okey, untuk ringkasan lah, okey, mesti korang nak tahu kluster baru untuk hari ni 25 Julai 2021, which is 34 kluster secara keseluruhan. 34 kluster baru tau. Okay, 18 daripadanya, yap, macam kita tahu, kluster tempat kerja ni memang takkan habis. And then 15 kluster community. Faham tak? Community, kawasan perumahan, ataupun dari kalangan masyarakat lah, maksudnya dia merebak. So siapa yang salah sebenarnya? Sama ada rakyat ataupun pemimpin? Korang jawablah sendiri, okey? Jadi hari ni aku nak bercerita tentang salah satu kementerian yang korang kata dia patut dipersalahkan, iaitu MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, yang korang selalu tag tu lah. Setiap kali ada posting, korang akan komen dekat IG. Korang akan tag MITI Malaysia, lepas tu akan tag Azmin Ali. Tag MITI Malaysia, tag Azmin Ali. Minta letak jawatan, minta kita kaji balik kementerian ni. Jadi korang tahu tak apa sebenarnya Kementerian Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri? Okey, aku cerita sikit lah tentang fungsi MITI ni sebenarnya dalam struktur pentadbiran dekat negara Malaysia ni. Okey, fungsi MITI ni, kalau nak tahu, dia merancang, menggubal, melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, dasar-dasar pelaburan, sama ada pembangunan, perindustrian dan perdagangan luar negara. Okey, aku cerita sikit lah tentang benda ni. Okey, pelaburan, perindustrian dengan perdagangan ni benda yang paling penting. Setiap negara pun memang diorang fokus more kepada benda tu lah. Diorang tak kisah pasal pelancongan ke, pasal perikanan ke, pasal pertanian ke. Itu nombor 2. Yang pertama adalah pelaburan, perindustrian dan perdagangan. Maksudnya hubungan dua hala lah. Sebab kita ni, macam mana nak cakap, cara untuk kita kukuhkan ataupun kita naikkan nilai mata wang Malaysia ni sendiri untuk bersaing dengan negara luar,
dengan dolar ke, dengan pound sterling ke, dengan euro ke kan. Okay, macam tu lah, kita kena tingkatkan semampu yang boleh. Kita kena bersaing dengan diorang, which is jurang tu tidaklah terlalu tinggi, sebab kita pernah jatuh dengan teruk dan kita pernah hampir sama level. Even dengan Singapura pun kita tak boleh beat. Okay, yang seterusnya adalah merangka dasar dan strategi pembangunan perindustrian. Macam mana yang kita tahu, kita ni negara yang tengah-tengah kan, pelabuhan. Banyak negara China ada, daripada Eropah pun ada pelabuhan. Macam ada dekat PTP, ada dekat Melaka, kalau dulu kita ada dekat Pulau Pinang kan. Okay, lepas tu dia berkubal menggalakkan hubungan perdagangan dua hala dan pelbagai hala serta kerjasama perdagangan serantau. Okay, ini pun benda yang macam kita buat. Kalau kita tahu, dengan Singapura kita buat jual beli air, which is kita sediakan bekalan air mentah kepada Singapura dan Singapura proses dan kita beli balik. Okay, lepas tu dengan negara serantau lagi, dengan Asia Tenggara, dengan contoh Thailand, Filipina, Vietnam, tu semua kalau kita nak tahu, diorang mempunyai kualiti beras yang terbaik, which is beras basmati daripada Vietnam, nombor 1 di Asia tau. Sebab tu perlunya kita untuk buat hubungan dengan diorang. Sebab beras ni kalau kita tahu adalah makanan ruji kita, makanan asas, keperluan asas yang kita perlu ada. Alright, kalau macam negara China tu, kita bagi diorang bekalan bahan mentah lah. Contoh macam sayur, buah-buahan dekat sana. Kat sana pun, contoh macam sekarang musim durian, memang permintaan yang sangat-sangat tinggi. Cumanya waktu-waktu musim COVID ni, banyak sekatan perdagangan, which is boleh untuk Malaysia hantar makanan, cumanya akan ada cas-cas yang tersembunyi nak melepaskan barang-barang untuk ke sana. Lepas tu dia merancang menggalakkan prestasi ekspor Malaysia di pasaran antarabangsa. So benda ni adalah disadvantage lah kalau orang yang buat bisnes sampai ekspor ke luar negara secara besar-besaran. Sebabnya musim coronavirus ni, lebih-lebih lagi kalau kita nak ekspor ke rantau Asia ni sangat-sangat susah lah. Kita boleh tengok macam mana Olimpik dengan Euro tahun ni. Aku bagi dua je lah. Aku bagi satu je lah perbezaan. Okay, kalau kita tengok Olimpik Jepun kali ni, tak ada penonton. And then Jepun siap bagi amaran lagi, mungkin Olimpik tahun ni akan dibatalkan pada saat-saat akhir. Tapi still berjalan dengan jayanya lah kan. Tapi berbeza dengan Euro dekat Eropah. Kalau korang tengok hari tu, banyak orang mempersoalkan stadium penuh dekat Budapest, kat Hungary, waktu lawan Portugal, penuh. Even dekat Wembley Stadium sekalipun, waktu final, memang penyokong-penyokong dibenarkan untuk masuk ke stadium. Tak perlu pakai mask, tak perlu jaga jarak. Sebab itulah, bisnes dekat Asia dengan dekat Eropah ni, dia berbeza sikit. Mungkin ada disadvantage lah bagi mereka yang jalankan bisnes, tapi kota diorang hanya di peringkat Asia Tenggara. Sebab sekarang memang orang panggil tu, nak keluar masuk barang tu sangat-sangat susah lah. Lebih-lebih lagi kalau korang bukan ada perniagaan yang melibatkan essential services. Contohnya macam bekalan makanan lah, pertanian ke, peladangan ke, penternakan ke kan. Okay. Lepas tu apa lagi MITI ni punya fungsi kan. Memaju dan memperbaiki kemahiran pengurusan, penyeliaan, keusahawanan amnya kepada golongan swasta dan khususnya kepada Bumi Putera. So lebih kepada golongan bisnes lah. Okay. MITI ni akan bantu diorang ni macam mana untuk perbaiki kemahiran. Tak kisahlah dari segi marketing ke, management ke, sumber manusia sekalipun, diorang ni akan bantu. Memang kita tahu bisnes ni memang swasta, so diorang akan
tolong dari segi mungkin kewangan. Kalau kita minta mohon bantuan ke, lebih mudah lah kan. And then apa lagi, memastikan negara mendapat faedah yang maksimum daripada institusi pembuatan. Maksudnya kita ada jenis-jenis industri lah. Antaranya industri pembuatan, perkilangan. Itu semua faedah tu dapat sama rata lah. Okay. Kalau pembuatan ada huluan, ada hiliran, maksudnya saling bergantung. Contohnya, kalau contoh institusi pembuatan ni, ada kita buka syarikat kereta. Okay. Industri pembuatan adalah tayar, cermin, kerusi sendiri tu kan. So, syarikat kereta tu mesti dapat faedah juga daripada apa yang dilakukan oleh institusi pembuatan ni sendirilah. Jadi, secara konklusinya, ini adalah fungsi MITI yang korang duk kecam-kecam dekat luar sana tu kan. Tapi, fun fact, MITI bukan kementerian yang perlu korang salahkan. Sebab, Menteri Kanannya yang korang selalu marah tu kan, Azmin Ali tu sendiri ada cakap yang kementerian memberikan pelepasan untuk kilang-kilang ni ataupun entiti perniagaan ni beroperasi bukan kementerian MITI saja. Ada beberapa lagi kementerian yang lain yang memberikan pelepasan ataupun kelulusan untuk buka korang punya perniagaan tu lah. Jadi itu je lah yang aku nak cerita. Tak ada apa pun. Cuma korang kena, waktu-waktu macam ni korang lebih banyak mengkaji. Sebab kita dah tak lama lah. Mungkin lagi 1 atau 2 tahun lagi kita pilihan raya. So waktu sekarang ni lah, kita perlu banyak mengkaji dan belajar dengan kesilapan orang-orang yang sekarang ni tengah memimpin. Jadi itu sajalah untuk video kali ini. Korang perlu stay tune untuk video yang akan datang, which is aku akan bercerita pendekatan kes ni sebenarnya salah rakyat ataupun kerajaan. Okay, that's all for tonight. I'll see you soon. Bye-bye. Peranan MITI hanya untuk koordinat supaya senarai yang telah diputuskan sebagai positive list dibenarkan untuk beroperasi. Ini kenyataan resmi daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Tuan Speaker, yang menyatakan siapa boleh baca macam itu? Apa dia? You ingat apa ni? Kalau you Apa nak baca, dia? bacalah. Sebab saya nak tunjuk buku kepada you macam ni kah? Nak baca. You tak faham. Please don't be silly, man. Sebab don't What be is wrong with silly. you? This is the You purpose. are stupid. Kalau nak jawab, you you don't jawab even betul. understand simple. Jawaban. Tegaskan sekali lagi, Datuk Speaker, nak bentangkan hujah. Apatah lagi datang pada Ketua Pembangkang. Ini bukan Ketua Ranting. Ini kononnya bakal Perdana Menteri. Bentangkanlah fakta. Bentangkanlah bukti. Janganlah merapu. Ceramah ini bukan ceramah. Speaker, mana yang berhormat? Pago. Where is Pago? Parti keadilan. Kalau Pago tak berminat, letak jawatan. Hitung. Saya nak jelaskan di sini kalau kerana Menteri MITI nampak emo tadi. Yang berhormat PD. Yang saya sebut Menteri Kewangan dengar betul-betul ya. Saya tak bagi fakta lain selain daripada yang Ketua Pengarah Kesihatan berikan. Terima kasih. Janganlah panik tak tahu arah. Ada buat salah besar tu yang jadi panik macam tu.